Macam biasa dan macam video yang lepas juga, aku akan letak dua link dekat ruangan description. Satu akan bawa korang ke page Lazada dan satu akan bawa korang ke page Shopee yang jual baju WWE. Nak tahu design apa? Korang sendirilah yang kena tekan. Untuk video podcast kali ni, korang masih lagi bersama dengan aku, Hazwan Shah Bebe, Mr. Palatau, #bukan Zizan. Sebelum aku teruskan dengan lebih panjang, kalau korang tak tekan lagi butang subscribe, make sure korang tekan butang subscribe, tekan butang loceng sebelah butang subscribe sebagai tanda korang support channel Hazwan Shah Wrestling. Dalam video kali ni, aku nak cerita kat korang pasal Roman Reigns. Ramai bertanya kat aku, Roman Reigns ni akan dipecat ke? Sebab sekarang ni WWE dah tak nak sebut-sebut nama dia. And then aku pun nak bercerita pasal adakah Undertaker dah nak bersara kan? Sebab ada dengar dia dah nak bersara tapi sign kontrak 15 tahun dengan WWE daripada tahun lepas pula. Kita jawab dulu soalan yang korang tanya dekat DM Instagram aku, Hazwan_Shah. Korang boleh follow IG aku, Hazwan_Shah. Tapi buat masa ni aku tak terima soalan yang baru lah. Sebab dalam waiting list ada dekat lebih 50 soalan. Soalan daripada Fringe_0_0. Adakah Jon Moxley ataupun Dean Ambrose akan kembali ke WWE buat masa yang akan datang? Moxley ada keluarkan statement, dia bagi tahu bila ada orang tu tanya yang adakah dia akan bekerja dengan WWE pada masa akan datang, dia bagi tahu yang dia prefer untuk kerja dekat McDonald daripada kerja dengan WWE. Tapi walaupun dia cakap macam tu, aku still rasa yang dia akan kembali ke WWE balik. Ada banyak sebab kenapa Jon Moxley ni boleh datang balik dekat WWE. First, wife dia kerja kat situ, Renee Young. Silap-silap Vince suruh Renee pujuk Jon Moxley ni, mungkin Jon Moxley akan datang balik. Second, bila kau dah buat nama kau naik gila-gila dekat luar WWE, tipulah WWE tak nak sign kau balik. Mesti WWE nak punya kan. Mesti WWE akan tawarkan juga kontrak dengan Jon Moxley ni. So mungkin time tu Jon Moxley berubah hati untuk nak kerja balik dengan WWE. Duit pun boleh jadi sebab untuk Jon Moxley datang balik sebab kalau WWE offer kontrak yang sangat-sangat lumayan, mungkin Jon akan datang balik. Sekarang mungkin dia tak prefer untuk datang balik, mungkin sebab dia tak ada anak lagi. Once dia dah ada anak, mungkin dia prefer fikir masa depan keluarga dia, dia perlukan duit yang lebih, dia akan datang balik. Semua orang yang pernah kerja kat WWE mesti ada impikan untuk diangkat sebagai WWE Hall of Famer. Adalah kot yang mungkin tak impi yang macam tu, tapi aku rasa majority mesti nak jadi WWE Hall of Famer. Kalau Jon Moxley ada pasang impian nak jadi Hall of Fame dekat WWE, dia mungkin akan datang balik juga. Dan satu reason lagi yang mungkin buat Jon Moxley nak datang balik kat WWE, kalau WWE boleh promise diorang akan buat better storyline untuk Jon Moxley. Kalau dalam agreement tu kata diorang akan book a better story untuk Jon Moxley, mesti Jon Moxley akan datang balik. Dan even kalau diorang promisekan kalau Jon Moxley datang balik akan adanya reunion The Shield, mungkin Jon Moxley pun berminat nak reunite dengan Seth Rollins dan juga Roman Reigns. Sebab apa yang aku tahu, antara diorang bertiga ni, diorang tak macam One Direction. Kalau seorang tu keluar, diorang tu semua macam bermasalah. Tak kan? Diorang bertiga ni tak ada masalah antara satu sama lain. So aku rasa dan aku yakin Jon Moxley ni memang ada pasang impian untuk one day ada The Shield punya reunion dan diorang boleh bekerjasama balik. So ini antara sebab-sebab yang aku rasa boleh buat Jon Moxley datang balik. Dan aku rasa dia akan datang balik jugalah. Even dia kata dia akan kerja kat McDonald. So tanpa buang masa, jom kita mulakan dulu pasal Roman Reigns. Okay, seperti yang ramai tahu sekarang ni, kita dah dapat berita yang WWE kalau boleh tak nak tunjuk Roman Reigns dekat mana-mana video promo ataupun flashback Kira macam Roman Reigns sekarang ni dah dapat treatment sama macam CM Punk dapat. Kita dah tak nampak sangat CM Punk untuk video-video lepas. Even Chris Benoit pun kita dah tak nampak sangat untuk reference yang lepas. Sekarang ni Roman pun dapat treatment yang sama. Jadi ramailah yang DM aku tanya, Roman ni dah kena buang ke kan? So dekat sini apa yang aku boleh jawab sebenarnya? Jujur aku cakap, aku tak tahu. Aku tak ada dalam perbualan antara Vince McMahon dan juga Roman Reigns. Aku tak tahu sangat situasi. Dan based on sumber yang ada bagi tahu, memang ada hit ataupun ada macam ketidakpersefahaman antara Vince McMahon dan juga Roman Reigns. Pada awalnya aku dengar yang Vince faham bila Roman tak nak ada dekat WrestleMania sebab Roman akan mudah terdedah kalau dia terkena virus yang sekarang ni tengah berleluasa. Lagi-lagi dia ada sejarah leukemia dan dia pun prefer untuk jaga dua baby baru dia, anak kembar lah. Dia dapat anak kembar dan dia prefer untuk jaga anak-anak dia tu. So pasal tu dia prefer untuk tak muncul sekarang Dan time tu macam aku cakap tadi, aku dengar yang Vince menerima baik keputusan Roman
Dan aku sekarang ni pula dengan berita yang lain, ada ketidakpersefahaman lah. Dan kat sini bila ramai tanya aku adakah Roman ni akan dipecat ke apa ke, aku rasa tidak. Tak mungkin Roman akan kena pecat. Kalau WWE pecat Roman, aku rasa impact dia tak jauh beza dengan kalau WWE pecat Seth Rollins ataupun John Cena. Sebab walaupun ramai yang tak suka Roman, tapi hakikatnya kita kena tahu ramai juga yang suka Roman, lagi-lagi budak-budak dan juga kaum wanita lah. So Roman ni merupakan satu wrestler ataupun superstar yang masih lagi penting untuk WWE. T-shirt dia masih lagi banyak dijual, dan disebabkan ramai budak-budak dengan wanita yang suka dia dan dia punya t-shirt banyak dijual, pasal tu kita masih nampak Roman berwatak baik, masih lagi tak ditukarkan kepada watak yang jahat. Aku rasa Roman akan buat comeback. Is either mungkin berita yang ketidakpersefahaman antara Vince dengan Roman tu mungkin tak benar. Mungkin WWE nak buat Roman punya comeback jadi terlalu epic. Bila nak jadikan epic, kena lupakan Roman untuk satu tempoh yang agak panjang. And then bila Roman datang balik, time tu rasa macam wah epic gila, dah lama gila tak nampak Roman kan. So mungkin itu boleh jadi perancangan WWE. Tapi still sources yang kata dia ada masalah ketidakpersefahaman dengan Vince tu, aku rasa lebih accurate lah. Dan kat sini aku harap sepatutnya Vince kena lebih faham Roman lah, situasi yang Roman ada sekarang ni. Point dia kat sini, you just need to understand another person, lagi-lagi dekat time-time macam ni lah. Lagi-lagi dengan virus yang, lagi-lagi dengan pandemik satu dunia macam ni, dengan Roman yang baru dapat 2 anak kembar. Untuk nak jaga anak yang baru lahir ni tak senang. Lagi-lagi bila dapat tahu anak yang baru lahir ni kita akan dapat 2 kan. So takut nanti wife dia ke apa tak menang tangan nak jaga anak. So aku rasa mungkin sebab tu Roman pilih ataupun prefer untuk berada dengan family dia. Aku nampak ramai gila fans yang hormat keputusan Roman lah. Jadi aku rasa WWE pun sebenarnya patut hormat keputusan Roman juga ah. Dan aku rasa mungkin WWE semua hormat je keputusan Roman, tapi mungkin Vince sendiri lah kot. Sebab aku tak rasa kalau Triple H ada masalah dengan Roman ataupun mana-mana superstar, dia akan bagi nampak superstar tu hilang, tak di-mention dekat mana-mana show. Even Stephanie pun aku tak rasa dia sama yang macam tu. Kita tahu ini adalah pattern Vince McMahon. Hanya Vince McMahon je yang akan buat benda ni. So aku harap sangat Vince McMahon yang hormat Roman. So dekat sini kalau korang tanya aku Roman akan dipecat ataupun tidak, jawapan sebenarnya memang aku takkan tahulah apa yang terjadi antara Roman dengan Vince. Tapi aku rasa dia takkan dipecat dan aku harap dia takkan dipecat. Aku masih lagi berharap untuk tengok dia berwatak jahat daripada watak baik, sebab aku tak berapa enjoy tengok dia watak baik. Ada possibility satu lagi kat sini yang kita mungkin akan kurang nampak Roman lepas ni. Kenapa kita kurang nampak dia? Sebab Roman dah berjaya menarik mata-mata Hollywood. Kira macam dah banyak Hollywood punya production berminat untuk ambil Roman berlakon dalam filem-filem Hollywood lah. So dekat sini aku rasa kalau Roman dah ke arah tu, dah jadi macam the next John Cena ataupun The Rock, kita akan mula kurang nampak dia lah. Sebab tak boleh nak nafikan yang bayaran dekat Hollywood lagi lumayan daripada bayaran kau kerja kat WWE. Akan elok je lah kot. Once dia ready, aku rasa WWE tetap akan terima dia dengan hati yang terbuka. Mungkin sekarang ni Vince dalam mode yang dia sedang merajuk dengan Roman lah kot. Biasalah, manusia ni boleh dipujuk. Kita jawab satu lagi soalan daripada Iqua757. Assalamualaikum Hazwan, kenapa Roman Reigns selalu kena bully dengan peminat sedangkan cara perwatakan dia baik? Sila bagi ulasan. Dan perlawanan mana paling best bagi Hazwan Shah Bebe dalam WrestleMania? Okay, yang ni aku assume WrestleMania yang paling latest ni lah kot. So untuk WrestleMania yang paling latest ni, bagi aku perlawanan yang paling best adalah Kevin Owens lawan Seth Rollins. Dan aku pun enjoy triple threat untuk SmackDown Tag Team Championship lah, antara Kofi Kingston, Jimmy Uso dan juga John Morrison. Untuk soalan kenapa Roman yang watak baik ni kena bully dengan peminat, okay, first kalau kau tanya aku kat sini, aku tak rasa dia kena bully dengan peminat. Aku rasa kat sini WWE yang bully dia. Kalau dulu The Rock, time dia start awal-awal nak naik tu, time dia watak baik, dia boleh kena Rocky die, dia boleh kena boo gila-gila dengan peminat, and then WWE tukarkan dia ke watak jahat. Kenapa tidak pada Roman? Kan? Bagi aku WWE, kau patutnya, okay, kalau dia ni dah kena boo, kau tukarkanlah dia watak jahat. Dan kalau dia ni dah kena sorak gila-gila kan, macam AJ Styles lah, jadi jahat macam mana pun orang tetap akan sorak dia kan. Kau jadikanlah dia watak baik. Dan dalam masa yang sama, watak jahat yang mengejut dan watak baik yang mengejut ni kau tetap buat lah. Tapi yang benda yang dah obvious ni, bila fans dah paling tadah dekat satu superstar tu, ataupun fans tiba-tiba sorak ataupun support satu superstar tu, time tu pun kau take advantage. So aku rasa bila WWE tak take advantage untuk tukar Roman jadi watak jahat kat sini,
Aku rasa WWE yang bully Roman lah, bukan fans yang bully Roman. Dan yes lah, fans bully Roman. Fans kalau dibully Roman tu sebab dia orang nak voice out yang boring Roman jadi watak baik. Itu sebabnya dia orang buat macam tu. Dan even kata kalau aku ada kat situ pun aku akan boo sebab aku tak enjoy langsung tengok Roman jadi watak baik. Aku rasa WWE tahu je benda tu dan dia orang prefer untuk buat bodoh. Kalau dulu The Rock dia orang boleh tukar jadi watak baik, kenapa Roman kau tak buat macam tu? Jadi kat sini point aku bukan fans yang bully Roman ni lebih lah. Tipu lah kalau dia orang tak bully kan. Sebab yelah Roman dah watak baik, kau harass dia gila-gila. Tak adalah harass, kasar sangat kan. Tapi kau express cara kau dengan macam efek, mungkin boleh efek mental Roman kan. Even Ronda Rousey pun dah mental lah lepas kena macam tu. Roman aku nampak macam lagi okay kan. Dia buat bodoh je. So Roman maybe did a good job kat sini, control dia punya emosi. Tapi WWE sendiri yang tak pandai take advantage, dan bila dia orang tak pandai take advantage dekat situasi tu, dia orang tak pandai buat keputusan dekat situasi tu, dia orang sendiri yang bully Roman. Seterusnya kita nak bercerita pasal bila Undertaker nak bersara, ataupun Undertaker dah nak bersara ke Undertaker lambat lagi nak bersara. So sebenarnya banyak persoalan yang melibatkan Undertaker dengan persaraan dia dekat sini. Dari WrestleMania 30 lagi, time Undertaker lawan dengan Brock Lesnar tu, ramai ingat yang Undertaker akan bersara. Tapi lepas tu tidak. Dia ada buat comeback lagi, buat revenge dengan Brock Lesnar. Lepas tu dia ada lawan lagi Bray Wyatt dekat WrestleMania. Dan lepas tu bila dia lawan dengan Roman Reigns dekat WrestleMania, time tu dia kalah. Time tu dia tanggalkan dia punya topi, jaket apa semua atas gelanggang. Time tu pun ramai ingat dia dah tinggalkan satu simbolik yang dia akan bersara. Tapi tidak juga. Kita kena game lagi sekali. Dan sekarang ni Undertaker kita dengar macam takkan bersara. Sebab 2019 dia ada sign kontrak 15 tahun dengan WWE. So adakah dia akan bergusti sepanjang 15 tahun? Aku rasa tidak. Daripada 2019 tu, kata kalau nak lagi 15 tahun, time umur dia dalam 69 ke 70 macam tu. Dan aku rasa superstar ni, kalau WWE superstar ni, kalau dia dah lepas 60, buat apa nak wrestling lagi kan. Dan aku rasa mungkin dia takkan wrestling lagi. Tapi ada juga dengar yang baru-baru ni dia kata dia still ada lagi energy untuk nak go kan. Walaupun ada juga cerita yang bagi tahu dia sebenarnya dah plan nak bersara lepas dia kalahkan AJ Styles dekat dia punya Boneyard match dia dekat WrestleMania. Dan time tu pun cerita yang pasal dia nak bersara time tu sebab time lawan Roman Reigns tu dia rasa dia sangat-sangat tak perform. Bila dia lawan Goldberg dekat Super Showdown dia lagi tak perform. And then bila dia dah lawan AJ Styles, dia sangat berpuas hati dengan match dia lawan AJ Styles tu. Dan dia nampak dia di booking ataupun dalam match tu dia nampak dia elok, performance dia sangat baik. Jadi dia rasa dia nak endingkan dia punya career dengan cara yang macam tu, instead of match dia lawan Goldberg ataupun match dia lawan Roman, which is dengan satu kualiti yang sangat tak baik. So bila dah ada kualiti yang dia rasa baik lawan AJ Styles ni, dan kalau kau tanya aku, aksi yang Undertaker pamerkan kat Boneyard match tu, walaupun aku tak enjoy match tu, aku tak deny yang kualiti yang Undertaker bagi kat kita time tu memang lagi baik daripada lawan Goldberg dengan lawan Roman. Dia rasa nak bersara dengan cara yang baik ataupun menghiburkan peminat dia bukan dengan cara yang mengecewakan peminat dia. So kalau lawan AJ Styles tu dia rasa tu cara yang terbaik, aku rasa okay, that is the best time. Tapi dengar pula cerita WWE tak bagi. Ni dengan cerita aku tak tahu betul ke tak, tapi WWE tak bagi sebab WWE rasa Undertaker can go dan Undertaker sendiri rasa dia masih boleh lagi. So sebab tu aku rasa Undertaker dia tak bersara terus lepas WrestleMania. WWE pun aku dengar plan nak buat macam movie match lagi untuk SummerSlam, untuk pay-per-view yang akan datang. Sementara tak ada penonton ni, dia nak utilisekan Undertaker banyak mana yang dia boleh utilisekan. Dan aku rasa Undertaker dekat sini pun bila dia fikir balik, dia tak perlu nak berlawan live, tak perlu nak bahayakan diri dia lebih lagi, boleh lawan dekat movie match. Sebab movie match ni kau boleh pakai camera trick bagai. So macam aksi dia tu tak terlalu real bila macam atas gelanggang. So dekat sini mungkin Undertaker rasa dia boleh dapat duit lebih lagi bila dia kat situ. Dan aku rasa ramai lagi peminat yang masih lagi nak tengok Undertaker pun. Tak kisahlah movie match ke bukan movie match ke, macam win-win situation untuk Undertaker dapat duit lagi, untuk WWE boleh gunakan Undertaker lagi, dan untuk fans sebenarnya boleh tengok Undertaker lagi even walaupun dalam movie match. Walaupun kritik ramai kata movie match tak best, banyak WWE superstar yang puas hati dengan diorang punya movie match. Mungkin diorang dah terbiasa tengok match diorang yang biasa-biasa atas gelanggang tu kan. Bila diorang nampak satu benda yang lain, diorang mungkin rasa wow. Macam even kalau korang tanya aku pun ataupun aku tanya korang, cuba kata kalau korang dah
berlakon depan kamera, mungkin korang rasa tak perform mana pun, tapi lepas dah edit bagi nampak cantik, tiba-tiba korang rasa kagum kan. Itu yang aku rasa mungkin WWE Superstar ni rasa juga kan, rasa macam diorang dah berlakon. Hasil kerja diorang nampak cantik. Dan even kalau aku sendiri pun, kebanyakannya video-video aku, contoh yang lama dulu dekat Bukit Studios ataupun dekat ML Studios, aku rasa tadi aku bercakap tu tak adalah nampak macam nice pun, tapi lepas editor dah editkan, baik juga video ni kan. Tapi hakikatnya macam aku tahu time aku shoot nampak biasa je, tapi lepas dah edit tu benda akan nampak cantik. So aku rasa kat sini mungkin sebab tu juga WWE dengan Undertaker sendiri nak go again. Undertaker tak nak bersara lagi kat sini. Dan aku rasa buat masa ni, bila tak ada penonton, buatlah apa yang kau nak buat dulu. Tapi bila dah ada penonton, dah kena lawan atau gelanggang, aku rasa mungkin time tu Undertaker can like try your best to bagi like one good performance, ataupun dah tak payah lawan atau gelanggang lagi. Last movie match kau mesti yang epic gila, mesti kena best. Then you retire. Dan ramai tanya, dah sign kontrak 15 tahun kot, takkan dia nak retire awal kan? Kontrak tu aku rasa mungkin lebih kepada bekerja dengan WWE lah. Mungkin kalau bukan sebagai superstar, mungkin sebagai backstage crew, ataupun sebagai producer, ataupun sebagai kreatif, ataupun sebagai director dan sebagainya kan. Even sebagai ambassador untuk produk WWE itu sendiri. Aku rasa kat sini kontrak dia adalah bekerja dengan WWE, tak kisah position sebagai apa. Dan mungkin kalau perlu dia sebagai performer, mungkin jadi performer lah kot. Dan ada possibility juga bila kontrak dah panjang, mungkin sepanjang 15 tahun tu WWE nak fokus movie match je. Which is aku rasa yang ni satu point ataupun benda yang tak betul lah. Sebab dia sign kontrak 15 tahun tu pada tahun lepas, dan pada tahun lepas tak ada siapa yang akan expect Undertaker akan banyak involved dalam movie match yang macam ni. Sebab time tu pun tak ada siapa yang expect akan berlakunya pandemik. So kalau tanya aku kat sini, selagi tak ada penonton yang tengok live dekat keliling gelanggang, aku rasa buat je apa yang WWE nak buat sekarang. Selagi dia boleh menghiburkan peminat, just do your best untuk menghiburkan peminat. Even sekarang ni dah ada apa brand invitation macam ala-ala wildcard pun, aku macam tak kisah sangat, sebab aku faham situasi. So buat je. Tapi bila dah ada penonton, when everything goes back to normal, aku rasa time ni mungkin Undertaker dah boleh step down, dah boleh bersara, dan even wildcard ke apa brand invitation tu semua dah tak perlu lah. Jaga diri korang, jaga diri orang yang tersayang. Itu saja daripada aku. I'll see you guys again in the next video.